Dalam video yang lepas berkaitan dengan kelemahan Form 6 tu, saya ada bagi tahu dekat korang yang MPM still tengok kita punya result SPM walaupun kita habiskan Form 6. Betul tak? So, kebanyakan daripada korang DM aku, korang tanya dekat aku kan, bang, saya punya English saya dapat G, boleh tak saya apply course ni? Bang, saya punya Math saya dapat E, boleh tak saya apply course ni? So, untuk habiskan persoalan korang, aku buat video ni. Sekiranya korang merupakan pelajar lepasan STPM ataupun belum masuk STPM, korang perlu buat research dulu course apa yang korang nak masuk sebelum korang nak masuk Form 6. Ataupun kalau korang dah habiskan Form 6, korang perlu juga research untuk apply UPU, betul tak? So, untuk memudahkan kerja korang, aku nak bagi tahu dekat korang satu tips di mana korang pergi dekat Play Store, korang download aplikasi yang bernama UPU Pocket. Aplikasi ni sangat membantu untuk mengetahui course mana yang sesuai untuk grade korang. Okay, untuk tahu lebih lanjut, tengok video seterusnya. Okay, hey guys, welcome back. Okay, first kali apa yang korang kena buat adalah korang pergi Play Store, korang download aplikasi yang bernama UPU Pocket. Korang tak perlu risau sebab saya dah letakkan link dekat description. Korang tekan saja link tu, download apps ni. Kalau korang pengguna iOS, aku minta maaf sebab aku tak tahu dekat iOS ada ke tak UPU ni. Kalau ada, korang install. Kalau tak ada, korang terpaksa kena guna Android lah. Okay, lepas korang dah download and install, korang tekan UPU Pocket ni. Lepas korang dah tekan UPU Pocket ni, korang interface dia macam ni lah. So, depan sekali dia akan tunjuk berkaitan isu-isu semasa berkaitan dengan UPU ni. Apa permohonan yang korang boleh buat, bila UPU buka, tutup, semua mereka akan tunjukkan dalam ni lah. So, dekat bawah ni korang just tekan skip saja. So, first kali korang tekan panduan ataupun e-panduan STPM ataupun serataf. Tekan universiti apa yang korang nak. First kali kalau korang nak sambung ke peringkat degree, korang perlu tahu korang nak sambung ke universiti yang mana. Kalau korang tak ada universiti yang mana korang nak sambung, memang susah untuk korang nak tentukan hala tuju korang. So, contoh kalau korang nak sambung dalam universiti awam yang ada dekat Malaysia ni, ini antara universiti yang korang boleh masuk. Ini adalah universiti kerajaan, bukan universiti swasta, okay? And korang tekanlah, contoh kalau korang nak sambung dekat Universiti Pendidikan Interis, UPSI, korang tekan tu, lepas tu kategori, korang pilih lah korang kategori apa. So, sekarang korang merupakan pelajar STPM, tekan ni, lepas tu aliran STPM. Korang tekan cari. So, ini adalah kos-kos yang ada dalam UPSI. So, waktu kalau korang nak apply UPU, korang minat dalam sambung untuk ke Universiti UPSI, ini kos-kos yang UPU akan offer korang lah. Kos yang pertama yang korang dapat lihat dekat sini adalah Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan. Okey, dekat sini kalau korang tengok, dia minta sekurang-kurangnya kepujian C dalam SPM dalam Maths. Contoh, kalau korang tanya dekat aku, bang, Maths saya dapat D, boleh tak saya apply kos ni? Kos ni korang tak boleh apply sebab minimum dia minta syarat dia, korang kena dapat C. Kalau korang tak melepasi syarat yang pertama, secara automatik korang tak boleh dapat kos ni. Okey, kita teruskan dengan kos yang seterusnya. Pendidikan sama juga ni aku rasa. Kos, kita scroll lagi. Okey, pendidikan awal kanak-kanak. Okey, untuk pendidikan awal kanak-kanak ni, korang perlu dapat C dalam mana-mana satu subjek dekat STPM. Sains lah, korang kena dapat C dalam sains, baru korang boleh apply kos ni. Selepas itu korang kena dapat C dalam Maths. So, kalau korang tak ada C dalam Maths dengan Sains, secara automatik korang tak boleh dapat kos ni. So, korang carilah kos apa yang korang nak dengan apa hala tujuan korang. Faham tak? Contoh kalau korang nak jadi seorang cikgu ke apa, korang tengoklah dah kos yang ada dalam ni. Contoh dekat sini, kos berkaitan dengan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. So, ada seorang budak, aku ingat lagi sebelum ni, dia pernah DM dekat aku, dia tanya, bang, saya nak jadi cikgu kaunseling. Apa yang saya kena buat? Apa kos yang saya kena ambil? So, ini kos yang awak kena ambil. So, awak kena ambil kos ni, and sekurang-kurangnya kena dapat 3.0 dan 2.0 dalam mana-mana subjek dalam STPM awak. Tidak termasuk pengajian am. Contoh, pengajian am kamu dapat C, kamu punya sejarah dapat B, NBM kamu dapat C, kamu dah boleh apply course ni. Kamu memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kamu kena dapat C dalam sains and C dalam kamu punya maths. Kalau kamu tak ada 2 C dalam maths dengan sains, secara automatik kamu tak boleh apply course ni. So, kepada korang yang tanya dekat aku, bang, saya dapat maths saya dapat G, saya punya English saya dapat D, boleh tak saya apply course ni? Sebenarnya mostly course yang korang tengok dekat UPU ni, dia orang akan minta maths dengan English.
kena dapat C sekurang-kurangnya untuk korang nak apply course-course yang bagus. Sebenarnya korang tak perlu risau. Kalau korang dapat Maths korang C ke ataupun English korang G ke apa, korang still boleh sambung untuk degree ni. Tidak semestinya korang dapat C dalam Maths ke ataupun D dalam Maths ke, fail Maths ke, fail English ke, fail Science ke, korang tak boleh sambung ke peringkat degree. Tidak semestinya, sebab ramai kawan saya, mereka Maths dia orang fail, English dia orang fail, Science dia orang fail, tetapi still mereka boleh sambung. Tetapi course yang mereka dapat tu bukan course yang padu sangat lah. Contohnya waktu korang apply UPU tu, MPM akan offer course untuk korang. Contoh dia akan analisis korang punya STPM ke SPM korang, lepas tu dia akan offer course apa yang korang boleh apply. So contoh dia offer course yang contoh korang kan dapat Maths korang dapat C, ataupun English korang dapat C. Lepas tu dia akan offer lah course-course yang ada Maths dengan Science, Maths dengan English yang C. So mereka akan offer. So korang pilih lah course tu. Course ni, Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian. Okay, kalau korang ambil course ni, saya rasa korang boleh jadi cikgu Bahasa Melayu. So apa yang korang kena buat adalah korang kena dapat 3.0 dalam Bahasa Melayu waktu SPM, and kena dapat E dalam korang punya Maths. So kalau korang melepasi syarat ni, korang boleh apply. Kalau korang tak melepasi syarat, memang secara automatik korang tak boleh dapat. Contoh kalau korang minat nak sambung, nak jadi seorang cikgu BM, tetapi korang tak memenuhi syarat, korang tak boleh apply. Faham tak? So memang korang kalau boleh, kalau korang pelajar STPM yang tengah study STPM sekarang ataupun belum masuk STPM lagi, sangat-sangat bagus video ni sebab korang dapat tahu hala tuju korang pada masa yang akan datang. Sebab tu saya buat video ni. And lagi satu benda yang paling best dekat apps ni adalah laluan kerjaya. Laluan kerjaya ni adalah contoh universiti yang korang apply kan. Tadi kan dia ada banyak universiti, and ada juga institusi kemahiran, institusi latihan perindustrian, college community, politeknik conventional, college politeknik premier, and banyak lagi kan. Contoh dekat sini UPSI ni kita tekan, lepas tu kita ambil course lepasan STPM, and dekat sini kan dia ada course tadi kan yang aku tunjuk dekat korang kan, berkaitan dengan sains sukan ni. Ini laluan kerjaya yang korang boleh jadi. Korang boleh jadi cikgu sains sukan, pegawai sains sukan, jurulatih, ke usahawan, and banyak lagi. Faham tak? Kalau korang nak tahu korang nak jadi apa, and contoh kalau korang ambil kalau korang masuk laluan, korang sambung dekat Universiti Melaya, and korang ambil course ni, contoh Sarjana Muda Sains Sukan dengan Pendidikan ni kan. So ini korang boleh, ini laluan kerjaya korang lah. Contoh Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. So korang jadi cikgu prasekolah, cikgu tadika, usahawan institusi, bla 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 bla. So kalau korang nak tahu apa yang korang nak jadi pada masa yang akan datang, korang tekan laluan kerjaya itu. Itu adalah benda yang paling best. Sebab once kalau korang dah tahu korang nak apply course apa pada masa yang akan datang, korang kena tahu apa yang korang nak jadi. Lepas korang dah habiskan course tu, apa yang korang akan jadi pada masa yang akan datang. So korang kena tahu benda tu. And kalau korang dah dapat tahu, korang dapat tentukan masa depan korang dengan sangat-sangat mudah, and laluan kerjaya korang akan jadi lagi senang. Satu benda aku nak bagi tahu dekat korang sebelum korang nak tutup video ni, ingat kalau korang waktu apply UPU tu, kalau korang tak memenuhi syarat, jangan apply. Kemungkinan besar korang takkan dapat. Okay, dengar benda yang aku cakap ni. Kemungkinan besar memang korang takkan dapat. Okay, jangan sesekali macam korang nak sangat course ni tetapi korang tak memenuhi syarat, korang nak juga apply, kemungkinan besar korang akan di reject. Satu benda, kalau korang tak dapat sambung belajar, ini bukan pengakhiran hidup korang. Rezeki daripada Tuhan itu memang sangat-sangat luas. Korang boleh tunggu, and korang boleh apply UPU pada masa yang akan datang. So jangan risau. Okay, aku doakan korang berjaya. Tak kisahlah korang buat apa pun, kalau korang isi UPU ke tak isi UPU ke, korang belajar ke, anything yang korang buat, aku doakan korang berjaya. Thank you so much untuk tengok video ni sampai sini. Have a great day. Bye bye. Okay.